ونصره ووالاه. Yang berusaha Fadil Ustaz Ridwan Abu Bakar, isi majlis juga merupakan Ketua Penangan PAS Kawasan Kuala Kedah. Yang bahagia Tuan Haji Muhammad Sabu, Timbalan Presiden PAS yang pernah menjadi ahli parlimen kita Kawasan Kuala Kedah tahun 1999. Yang Muhammad Datuk Engineer Difaq Razi Muhammad Zawawi yang di-Pertua PAS Kawasan Kuala Kedah, di Majlis Syarat Kerajaan Negeri yang berhormat Saudara Muhammad Nasir Mustafa, Naib yang di-Pertua PAS Kawasan Adun Kebangkatan, yang berusaha Ustaz Omar, Ketua Urusan Ulama dan Haji Arisawang, Ketua PAS Kawasan, seluruh pimpinan PAS Kawasan, pimpinan cawangan, ashabul fadilah, tuan guru, alim ulama, para asatizah, khususnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini, malam yang kedua dan malam seperti yang telah disebutkan oleh bahagia Tuan Ketua PAS Kawasan tadi, sebenarnya kita bercadang pada malam ini untuk membuat peresmian serentak mesyuarat agung cawangan-cawangan kita. Tapi oleh kerana ada satu arahan dan juga PAS Kawasan nak minta supaya ada pengecualian bagi kita di kawasan Kuala Kedah untuk kita meneruskan juga mesyuarat agung kita, dan kita tunggu keputusan yang akan diberikan nanti. Apapun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tahu bahawa kita sudah berada di penghujung Januari. Lipoh hampir 5 tahun berlalu apabila kita melalui pilihan raya umum yang ke-12 dulu. Alhamdulillah, kita semua masih ingat, segar dalam ingatan kita, kemanisan kemenangan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita di kawasan Kuala Kedah. Kemenangan 4-0. Cumanya kita Kuala Kedah, sementara semua yang lain berhimpun di Batu Sembilan, kita terperangkap di Dewan Sekolah Menengah Sekolah Agama di Mahmud. Pasal keputusan kita diefek dekat SPR kata tak boleh umum lagi sebab dia punya conak dia tu tak tadi. Sampai fungsi mula berbunyi, pegawai yang terlibat adalah pencen dah pun untuk pegawai daerah tu. Dia minta tolong tak dari abang, dia kata tolong bagi tahu pengekuang, kata bukan tak mau umum, tapi ada benda lagi masih tak kena. Tuan-tuan, begitu cepat, hampir 5 tahun berlalu, kita berada pula di ambang pilihan raya yang ke-13. Dan keadaan kali ini ialah keadaan yang mana UMNO Barisan Nasional khususnya berada di suatu persimpangan yang kita sebutkan bahawa inilah dia penentuan tentang sama ada parti ini, UMNO dan kemudiannya Barisan Nasional akan terus wujud atau mula pupus sedikit demi sedikit dalam bumi, di bumi Malaysia ini. Kenapa kita lihat setelah pada mulanya 5 negeri kita kuasai, kemudian menjadi 4, dalam segala keterbatasan kekangan yang mereka lakukan. Negeri Kelantan memang kena kekangan ni lama sangat dah. Sampai baru-baru ni kita tengok mentaliti yang ada hingga kepada Perdana Menteri sendiri. Dah sampai saat-saat akhir dah baru pergi umum kononnya beberapa projek mega yang nak dijalankan di Kelantan. Dan saya yakin ini juga adalah projek yang nak dilaksanakan bersyarat. Kenapa negeri-negeri lain boleh ada lebuh raya yang tersendiri yang dibina oleh kerajaan dengan wang rakyat
ataupun dibuat oleh pihak swasta yang kemudian diikuti betul, tapi dinafikan hak orang Kelantan. Mai saat-saat akhir baru nak bina lebuh raya daripada Kuala Kerai ke Kota Baru. Baru nak bina sebuah masjid yang paling besar, tak ada di Malaysia sebesar masjid itu. Dan juga sogokkan yang lain nak selesai masalah ayah dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan sekalian, rakyat Malaysia ni yang ada, yang kebanyakan, kalau kita pergi ke kawasan-kawasan, analisa daripada profil pengundi-pengundi yang ada, peratusan yang besar adalah pengundi 40 tahun ke bawah. Dan pengundi-pengundi ini adalah pengundi-pengundi yang bermaklumat. Mereka tak hanya dapat maklumat ataupun tak tengoklah urusan Malaysia, tentang harian TV3 dan sebagainya. Maklumat berada di tapak tangan mereka sekarang ini. Lah ni tengah dengar ceramah sambil dapat berita-berita daripada tempat yang lain. Betapa kita dikejutkan dengan beberapa pendedahan yang diceritakan, yang sudah tentulah tak masuk di akhbar-akhbar utama, tetapi rakyat semua dapat tahu. Cerita bagaimana Tokek Kapet dedahkan penglibatan Najib, keluarga dia dan sebagainya, yang menyebabkan dia tak jawab sepatah haram apa pun, tak jawab, kecuali baru-baru ni dalam mesyuarat Biro Politik, bukan mesyuarat tertinggi Barisan Nasional, barulah dia kata sepatah, dia kata Deepak Jaishan ini yang keluarkan macam-macam maklumat mengenai terlibatnya dia, isteri dia dan adik dia dan sebagainya dalam mengubah Statutory Declaration yang dibuat oleh Bala Subramaniam itu, dan bagaimana wang yang diberikan berbelasan juta untuk beli barang-barang kemas dan sebagainya. Akhirnya dia jawab sepatah, Najib, dia kata yang dedahkan ini orang yang tak ada kredibiliti. Tuan-tuan cuba fikir, hak dedah ni cerita sebiji satu-satu, aku bayar mana-mana, bagi dekat siapa, sebut nama. Tiba-tiba dia boleh tapi dia kata orang ni tak ada kredibiliti. Tuan-tuan, saya nak tanya, siapa yang tak ada kredibiliti? Kalau orang tuduh kita satu persatu sedemikian rupa, patutnya orang yang ada kredibiliti itulah nak kena sanggah satu persatu benda yang dituduh kepada kita. Tidak. Dia kata orang yang tuduh dia ni tak ada kredibiliti. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya kalau benda ni berlaku di negara-negara demokrasi yang lain, sikit pendedahan yang dibuat tanpa dinafikan sudah tentu akan mengakibatkan orang yang terlibat ini akan meletakkan jawatan, bagi surat letak jawatan, kerana telah dituduh dan tak berani dia nak menyangkal apa yang dituduh. Kita juga dikejutkan baru-baru ini yang sudah tentu sekali lagi tidak dilaporkan di dalam akhbar-akhbar utama, bagaimana maruah negara kita, tuan-tuan, masa depan negara kita, keselamatan negara kita dijual supang dua kemudian. Apabila tekanan yang kuat terhadap isu pemberian kewarganegaraan di Sabah, jadi kerajaan terpaksa akor buat RCI, Royal Commission of Inquiry, ataupun Suruhanjaya Penyiasatan Diraja, kononnya nak menyejukkan keadaan di Sabah. Tuan-tuan, kita kena ingat, dalam perkiraan untuk ke Putrajaya ini, formula Sabah dan Sarawak cukup besar. Kedua-dua kerusi, bilangan kerusi, jumlah kerusi Sabah dan Sarawak adalah sama 1/4, bersamaan 1/4 daripada keseluruhan kerusi di Parlimen Malaysia. Untuk ke Putrajaya, Sabah dan Sarawak adalah merupakan dua negeri yang amat penting
untuk dimenangi oleh siapa saja yang kepingin untuk keputrajaan. Maka untuk menenangkan keadaan di Sabah, untuk mereka mengambil hati rakyat Sabah yang menimbulkan perkara ini, maka dibuat RCI, Suruhanjaya Penyiasatan Diraja. Dan mereka sebenarnya tak sangka apabila dibuat penyiasatan ini, pendedahan yang dilakukan, maknanya tuan-tuan, kalau ini boleh berlaku di Sabah dengan diketuai waktu itu Perdana Menteri India Panama. Kemudian Timbalan Menteri Dalam Negeri waktu itu orang cukup rapat dengan dia, pernah jadi cikgu di Kedah, meninggal dah dekat dunia, dikaitkan namanya. Kemudian Aziz Samsudin yang menjadi stafsir politik kepada Dr. Mahlet, waktu itu juga dikaitkan namanya. Bagaimana yang orang cerita kat kita sebelum ini, tuan-tuan, yang tak dapat kita sahkan, disahkan oleh pegawai Jabatan Pendaftaran Negara yang bekerja di Sabah, yang dia ditangkap di bawah SA, kena tangkapan SA, tak kena tahanan SA, dia kena 60 hari, tapi ada sebahagian dia kena tangkapan dan kemudian tahanan SA. Bagaimana warga-keluarga negaraan, tuan-tuan, boleh diberikan dengan sewenang-wenangnya dengan satu syarat, untuk mempertahankan kerajaan Barisan Nasional yang ada. Waktu itu projek mereka nak ambil alih balik kerajaan Sabah yang berada di bawah PBS, Paidan Kitingan, hak lalu jadi geng mereka. Ditawarkan, disebut bagaimana mereka turun, ini projek keras. Dan ini juga cerita, tuan-tuan, tak asing bagi kita. Kita dengar cerita yang sama berlaku di Langkawi kepada mereka yang disebutkan sebagai MIK, Melayu Islam Kedah. Kemarin orang kuat Dr. Mahzad juga satu ketika dulu, sesat politik dia juga, Cikgu Makna Azam. Dia ada telefon saya sebelum-sebelum ni, minta tolong pasal tanah dia di Langkawi, nak ubah syarat, nak pecah bahagian dan sebagainya. Dan antaranya dia kata tanah dia yang berada di Bukit Malut, tanah hak dia orang Burma, disebut istilahnya Burma, tapi istilah yang lebih manis yang mereka ciptakan ialah MIK, Melayu Islam Kedah. Masuk dulu tanah dia, dia nak ambil hak dia balik, kena umput, nak parang dan sebagainya, atas alasan mereka ni Melayu Islam Kedah. Dia kata siapa Melayu Islam Kedah? Dia kata akulah Melayu Islam Kedah, pok-pok tu bukan Melayu Islam Kedah. Cerita yang sama, tuan-tuan. Mereka tak gaduh nak pergi mohon kewarganegaraan, nak pergi isi borang dan sebagainya, tak gaduh. Ada skuad khas hak turun pergi kepada mereka di Bukit Malut. Saya juga pernah diceritakan kepada saya masa pilihan raya kecil, masa pilihan raya umum 99, saya bertanding di sana, Parlimen sana. Pergi tengah malam di kawasan Bukit Malut ni, berjumpa dengan mereka. Hari terakhir Jumaat sebelum nak pilihan raya umum dalam masjid dia, saya pergi sembahyang di situ. Siapa-siapa yang nak mengunjungi di luar Langkawi boleh main jumpa dengan penghulu tak resmi dia untuk mendapatkan tambang. Waktu itu, tuan-tuan, kalau kita nak sekat cara resmi memang tak boleh. Dia ada IC, dia memang rakyat Malaysia, dan dia telah didaftarkan di tempat-tempat yang telah ditentukan. Dan cerita ni didedahkan sendiri dalam RCI yang berlaku di Sabah. Bagaimana, tuan-tuan, dalam satu kes, dua kes sebenarnya, seorang yang menjadi saksi itu, seorang daripada Pakistan, seorang daripada India. Mai tahun 86 tak boleh cakap sepatah haram pun, turun Kuala Lumpur, kemudian pergi Kota Kinabalu. Duk setahun, ada orang mai tawar untuk dapat kewarganegaraan. Tak ada isi apa, orang buat semua kat mereka dengan satu syarat, juga berdaftar sebagai pemilih
pastikan mengundi BN untuk mereka tumbangkan PBS. Hak mai dulu dengan pasport India atau pasport Pakistan, kemudian boleh dapat kad pengelalan buat pasport Malaysia. Seorang orang India tu tak nikah lagi, pakai pasport Malaysia, balik India, nikah di India, bawa balik ke rumah dia macam ni. Betapa mudah tuan-tuan nak jadi warga negara mana-mana tempat pun. Suatu benda yang cukup susah, cukup payah. Dan kita Malaysia sendiri mengamalkan polisi, kalau kita nak terima kewarganegaraan ke mana-mana negara, kita kena lepas Malaysia pegang tu. Ini semua tuan-tuan mereka lakukan dengan sebenar-benarnya hanya sahaja nak hanya untuk mempertahankan ataupun ambil balik kerajaan PBS, kerajaan Sabah yang mereka hilang di tangan PBS. Jadi cerita-cerita yang kita dengar berlaku di Langkawi, bagaimana diberikan kerakyatan mereka ni boleh ni, termasuk juga tuan-tuan didedahkan dalam RCI itu bagaimana orang-orang yang mereka buat analisa 3 kali pilihan raya tak pernah keluar ni. Dia buat analisa dan sudah habislah kerajaan dia buat kerja ni. Analisa 3 kali pilihan raya, kau ni tak keluar sekali pun tak keluar. Sebahagiannya mereka guna nama ini untuk dikeluarkan IC sementara kepada orang-orang ataupun pendatang-pendatang ini, dan kemudiannya mereka inilah yang akan keluar mengundi atas nama kaum orang-orang yang mereka yakin tak akan keluar mengundi kerana rekod 3 kali lah pilihan raya umum tak keluar mengundi. Tuan-tuan dan puan sekalian, muslimin-muslimat, ini benda yang didedahkan, yang diharap hanya sekelumit kecil masyarakat Malaysia yang tahu. Tapi kita tahu bahawa dengan berita yang dapat disebarkan dengan begitu pantas, apa yang berlaku malam ini contohnya dalam program lantunan Mahabbah 3 malam juga yang berlaku di Stadium Serdar Halim, kita juga boleh tengok di sini berapa ramai api. Dan saya yakin malam ni pun kita tengah program malam ini, seluruh dunia tahu yang malam ni ada program orang hantar gambar banyak ni yang main dan sebagainya. Kita tengok himpunan kebangkitan rakyat baru-baru ni yang mesti ada depan kita ni. Kita berjalan pergi, kita tengok kiri kanan kita. Saya menjangkakan mungkin masing-masing tafsiran agak blend sikit, tapi saya rasa tak kurang daripada 80% hak turun itu adalah anak muda yang saya yakin mereka mempunyai maklumat-maklumat terkini. Dan dengan maklumat-maklumat terkini lah tuan-tuan, kita yakin bahawa Kerajaan UMNO dan Barisan Nasional sedang meniti hari-hari terakhir mereka untuk kita pastikan bahawa rakyat akhirnya dapat menobatkan kerajaan yang dapat melihat, berfikir, bertindak untuk memastikan bahawa hak-hak rakyat itu akan dapat dipulangkan. Dalam kes kita di negeri Kedah, banyak perkara yang kita nak buat untuk rakyat, mereka spin berita-berita ini, kononnya merosakkan alam sekitar dan sebagainya. Kes cawak genting bunga, hak kita buat di luar kawasan tadahan ayak, mereka kata dalam kawasan tadahan ayak Ibrahim Ali bawa meneru 200 biji bat, kata lah. Jadi mereka ni boleh kira-kira ni menghisap lemah. Dia tahu 200 biji bat dia punya mana. Kita kira tak nak sampai separuh daripada turun. Pergi tunjuk tempat yang bukan kawasan tadahan, dia kata kawasan tadahan. Apa tidak tuan-tuan, takkan layak nak mengalir daripada Hiliak naik ke Hulu. Benda penduduk di Hiliak Kembangan. Di luar cerita yang buat terbang balak dalam kawasan tadahan zaman mereka juga. Bila mereka nak majukan kawasan industri pelancongan, Mutiara, Penculik, resort dulu boleh.
sekali dengan 18 lubang golf yang ada. Mereka majukan desa utara yang dibuat oleh syarikat buat besi, kilang besi juga perwajahan desa utara. Bagaimana itu memang duduk dalam kawasan empangan betul. Lebih daripada 500 ekar yang ditebak. Tapi oleh kerana waktu itu Ibrahim lagi dan Perkasa tak ada lagi, tak ada sama mereka akan speak tentang apa yang jadi di Selangor. Kita tengok tuan, gunanya pasal ayah tak diberi kerjasama oleh kerajaan Selangor, maka timbullah krisis ayah hak berlaku di Setiawangsa, di Wangsa Maju dan sebagainya. Itu tuan-tuan cerita dia, bukan cerita kerajaan Selangor tak bagi sebab tak cukup bekalan dan sebagainya. Cerita syarikat itu Syabas gagal untuk nak buat maintenance dia secara terlanjur. Hujan setiap hari, tiba-tiba tak ada air, cerita apa? Cerita dia rumah PAM dah rosak dan sebagainya kerana tidak disenggara dengan baik. Tapi cuba dimanipulasikan, kononnya ini adalah kerana bebannya kerajaan Selangor yang tak mau nak setuju untuk majukan Langat 2 dan juga program-program ayah mereka yang lain dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya yakin insya-Allah kita di kawasan Kuala Kedah dengan cawangan-cawangan kita yang ada, kita harus gemblingkan, pastikan bahawa setiap pengundi-pengundi dalam kawasan kita yang terdiri daripada kaum keluarga kita, sama ada hak duduk di negeri kita ataupun yang duduk di luar, pastikan bahawa kita hubungi mereka dan sudah tentu jentera kita juga akan menghubungi mereka untuk mereka balik pada masa pilihan raya nanti untuk memberi sokongan kepada kita untuk memastikan bahawa rekod 4-0 di kawasan Kuala Kedah dapat kita kekalkan. Boleh tuan-tuan? Supaya dapat kita kekalkan kerajaan yang ada di negeri Kedah dan supaya kita di negeri Kedah dapat memberikan sumbangan sebanyak mungkin kerusi parlimen untuk memastikan bahawa the road to Putrajaya ataupun jalan ke Putrajaya akan dapat kita lalui dan sampai dengan selamatnya untuk rakyat yang ada di Malaysia, insya-Allah. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah hadir pada malam ini. Seronok naik motor ni. Kita ni boleh tahu tangkap, istilah ada tangkap bidik. Kesian tak ada. Dan bersama dengan anak-anak muda kita pada malam ini, dan juga terima kasih kepada tuan-tuan dan puan sekalian yang sudah hadir. Dan insya-Allah kita di samping kita bekerja ini, jangan lupa hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, memohon agar segala perancangan jahat yang mereka nak lakukan akan dapat ditepis dan kita dapat dengan selamatnya untuk sampai ke matlamat yang kita cita-citakan. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Walillah.